Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kuet Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran. Subtopik yang dikaji adalah 6.5 iaitu monopolistik yang juga dikenali sebagai bermonopoli. Bidang fokus kita untuk video ini adalah 6.5.5 iaitu keseimbangan firma dalam jangka panjang. Berkenaan dengan bab 6 struktur pasaran, ia mempunyai 5 subtopik yang utama. Untuk subtopik yang kita tengah kaji adalah 6.5 iaitu monopolistik. Ingat, ia juga dikenali sebagai bermonopoli. Berkenaan dengan subtopik 6.5 monopolistik, ada beberapa subtopik kecil yang pelajar perlu kuasai. Jadi untuk subtopik yang kita fokus untuk video ini adalah berkenaan dengan keseimbangan firma dalam jangka panjang. Ingat, kita kata bahawa firma monopolistik adalah memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Kenapa? Akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Untuk keseimbangan firma jangka panjang ini, ada dua bahagian yang pelajar perlu kuasai, di mana nanti kita akan kaji firma monopolistik adalah memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek, dan lagi satu situasi adalah berkenaan dengan firma memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Okey, jadi sekarang kita akan fokus tentang firma yang memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Untung lebih normal dalam jangka pendek. Untung lebih normal yang dinikmati dalam jangka pendek ini sebenarnya ia akan menarik firma baharu memasuki pasaran. Keadaan ini sebenarnya menyebabkan permintaan terhadap keluaran firma berkaitan akan berkurang akibat pilihan pengguna yang bertambah. Dengan demikian, kelok permintaan firma iaitu DD sama dengan AR sama dengan P akan beralih ke sebelah kiri. Begitu juga dengan kelok hasil sud iaitu MR juga akan beralih ke sebelah kiri. Okey, untuk bahagian ini, Miss akan beri penerangan yang lebih lanjut kenapa kita kata bahawa permintaan terhadap firma akan berkurang. Okey, marilah kita tengok apakah ceritanya. Andaikan ini adalah firma yang sedia ada dalam pasaran monopolistik ini, dan pengguna ini dia hanya membeli 6 unit output ataupun keluaran daripada firma-firma berkaitan. Jadi ada 6 unit yang dibeli oleh pengguna tersebut. Okey, katakan ini adalah firma A, ini adalah firma B dan ini adalah firma C. Okey, jadi pengguna ini dia membeli 3 unit daripada firma A dan 3 unit daripada firma B. Okey, so jumlah dia ada 6 unit dekat sini. Okey, dan firma C, pengguna ini tak ada belilah dengan firma C. Okey, jadi kita dapati bahawa firma yang sedia ada dalam pasaran ini sekarang menikmati untung lebih normal. Dengan demikian, dia akan menarik firma baharu ataupun firma lain masuk ke dalam pasaran. Okey, masuk ke pasaran apa tu? Ini pasaran monopolistik. Jadi sekarang wujudnya firma yang seterusnya, firma D dan ini adalah firma E. Okey, dengan reti kata lain, pengguna ini dia mempunyai pilihan yang lagi banyak. Bermaksud, dia bukan saja boleh beli daripada firma A, firma B. Dia juga boleh beli daripada firma E dan juga D. Okey, katakan sekarang, pengguna ini dia masih nak beli 6 unit produk sahaja. Okey, 6 unit output sahaja daripada firma berkaitan. Tetapi kali ini, daripada firma A, dulu dia beli 3 kan? Sekarang dia beli 2. Lagi satu, dia beli dengan firma D. Okey, sebab ada firma yang baru masuk ke pasaran kan? Okey, kemudian untuk firma B pula, pengguna ini beli 3 unit. Sekarang dia beli 2 juga. Lagi satu, dia beli dengan firma E. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok permintaan terhadap keluaran firma berkaitan akan berkurang. Okey, jadi katakan sekarang firma yang kita kaji adalah firma A.
Okey, jadi kita dapati bahawa permintaan, permintaan bagi keluaran firma berkurang. Kenapa? Sebab dulu ada 3 unit, yang dibeli oleh pengguna tersebut. Sekarang yang dibeli oleh pengguna tersebut hanya 2 unit. Jadi telah menunjukkan bahawa permintaan keluaran firma telah berkurang. Maka akhirnya kita akan dapati bahawa kelo permintaan bagi firma tersebut, iaitu firma A, akan beralih ke sebelah kiri. Itulah maksud dia. Kenapa kita kata bahawa untung lebih normal akan menyebabkan permintaan terhadap keluaran firma berkurang. Ini adalah kelo AR dengan MR yang asal punya. Dan kita sudah dapati bahawa apabila ada firma baru yang masuk ke dalam pasaran, ia menyebabkan permintaan menurunkan. Jadi kelo permintaan beralih ke sebelah kiri. Begitu juga dengan kelo MR. Dan jangan lupa tunjuk anak panah. Yang seterusnya, kita akan kaji penyesuaian firma monopolistik dalam jangka panjang di mana kita kata bahawa firma tersebut adalah memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Untuk bahagian ini, kita akan kaji melalui lakaran raja. Sekarang kita nak tengok proses penyesuaian firma monopolistik dalam jangka panjangnya. Jadi kita akan sediakan paksi YX. Jadi untuk paksi Y kita labelkan CPR kurungan RM. Yang ini asalan. Dan paksi X ini kita labelkan Q kurungan unit. Jadi kita akan sediakan kelok permintaan dulu. Ingat, kelok permintaan bagi firma monopolistik adalah lebih landai. Jadi sekarang Miss akan sediakan kelok DD dia dulu. Dan jangan lupa labelkan AR sama dengan DD sama dengan P. Kemudian kita juga ada kelok MR. Labelkan MR juga. Disebabkan yang ini adalah proses penyesuaian kan. Bermaksud nanti kita ada 2 kilo MR dan 2 kilo AR. Jadi yang ini, yang asal punya kita labelkan AR kosong, DD kosong, P kosong. Yang ini pula, ini adalah MR kosong. Dan proses penyesuaian yang kita kaji adalah dalam jangka panjang. Jadi jangka panjang punya bermaksud kilo MC ataupun kelo AC yang kita sediakan adalah dalam jangka panjang. Which means nanti kita akan labelkan MC itu sebagai LMC. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan kelo MC. MC turun minimum naik. Labelkan LMC. Keseimbangan firma tercapai pada titik E apabila LMC bersilang dengan MR. Jadi yang ini. Dan titik ini kita labelkan ini adalah E kosong. Dan kuantiti dia adalah Q kosong. Harga bagi dia naik sehingga sentuh AR. Buat dotted line, tarik ke sebelah kiri dan labelkan ini adalah P kosong. Jadi apa yang kita telah sediakan ini kita kena huraikan. Jadi perenggan yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan firma. Keseimbangan firma apa? Firma monopolistik ataupun firma bermonopoli pun boleh, yang asal punya. Jadi kita pun huraikan. Keseimbangan firma monopolistik yang asal tercapai pada titik E kosong apabila kilo LMC bersilang dengan kilo MR kosong pada harga keseimbangan P kosong dan kuantiti keseimbangan Q kosong. Ini merupakan keseimbangan firma yang asal. Seterusnya kita nak tentukan TR dia. TR dia boleh ditunjukkan melalui kawasan kosong, P kosong, A, Q kosong. Kita pun tunjukkan kosong, P kosong, A, Q kosong. Dan kemudian kita cuba tengok yang ini sebenarnya dia ada kaitan dengan jangka pendek. Bermaksud, kita nak kaji yang ini, yang jangka pendek punya.
Di mana kita kena tentukan bahawa prima sekarang dia adalah memperoleh untung lebih normal. Jadi apakah hubungan antara AR dengan AC? Ya, kita dapati bahawa AR melebihi AC kan? Okey, jadi AR kita dekat sini, kita akan lakar kilo AC kita di bawah AR. Okey, jadi turun minimum, kemudian meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo AC. Okey, ini titik minimum dan kemudian meningkat. Dan labelkan ini adalah LAC. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Kita kena buat dotted line tarik ke sebelah kiri ya. Jadi dekat titik keseimbangan ini bagi dia naik. Okey, sini buat dotted line. Okey, dan labelkan ini adalah B, yang ini adalah C. Okey, jadi kita pun boleh tentukan TC dia boleh ditunjukkan melalui kawasan O, C, B, Q kosong. Okey, O, C, B, Q kosong. Dan kita pun dapati bahawa prima memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? Okey, kita guna TR, tolak TC, jadi tinggal C, P kosong, A, B. C, P kosong, A, B. Okey, jadi itu adalah perenggan pertama yang berkaitan dengan keseimbangan prima. Okey, perenggan yang kedua, sekarang kita dapati bahawa prima memperoleh untung lebih normal. Okey, perkara ini dia akan menyebabkan prima lain macam mana? Ya, masuk ke dalam pasaran. Okey, apabila prima lain masuk ke dalam pasaran, dia akan menyebabkan permintaan prima macam mana? Ya, kan tadi sudah belajar kan? Kita kata menurun. Kalau permintaan menurun, nanti dia akan menyebabkan kelok DD beralih ke sebelah, ya, beralih ke sebelah kiri. Kan ini kelok DD kita kan? Akan beralih ke sebelah kiri lah. Dengan reti kata lain, kelok AR kita akan beralih dari AR kosong pergi ke AR 1. Okey, kemudian untuk kelok MR juga pun sama, juga beralih ke sebelah kiri daripada MR kosong ke MR 1. Okey, untuk bahagian ini beralih ke kiri punya, biasanya memang kita akan terus buat kelok AR ataupun MR yang beralih ke kiri kan? Tetapi lakaran raja sedemikian nanti mungkin menyebabkan lakaran raja anda kurang tepat. Okey, nanti Miss akan ajar kamu satu cara supaya kita dapat pastikan bahawa lakaran raja kita adalah tepat. Okey, nanti kita akan lakar ya. Okey, kita sambung lagi. Untuk perenggan yang terakhir, okey, Miss sambung dekat sini ya. So, selepas kelok AR dengan MR itu beralih, kita sebenarnya nak cari apa? Kita nak cari keseimbangan prima yang baharu. Jadi untuk keseimbangan prima yang baharu pun sama, dia akan tercapai pada titik E1. Bermaksud nanti kita ada titik E1 yang baru itu. Di mana MC bersilang dengan MR. Mana MR kita? MR yang baru tu. Okey, juga sama, kita akan tentukan harga dan kuantiti keseimbangan. Kita ada TR dan kita juga ada TC. Dan pastikan bahawa nanti TR dengan TC kita mesti sama. Kenapa? Sebab monopolistik dalam jangka panjang memperoleh untung normal. Di mana kita kata bahawa TR dia adalah sama dengan TC. Okey, jadi nak lakar bahagian ini bukan senang. Okey, cuba ada teknik dia lah. Sekarang Miss akan bagi tahu teknik apa ya. Okey, kita akan terbalikkan step kita. Okey, bermaksud yang peralihan kelok AR dengan MR ini kita akan buat kemudian. Sekarang kita akan tentukan harga yang baru dan kuantiti yang baru dulu. Macam mana kita tentukan? Okey, kita cari satu titik dulu. Okey, katakan saya ambil titik kat sini. Okey, inilah dia. Buat satu titik dekat sini dan labelkan titik tersebut sebagai titik X. Okey, kemudian titik X ini kita buat dotted line, tarik ke sebelah kiri.
Okey, ini akan jadi P1 kita dan kemudian buat dotted line, tarik ke bawah. Itu akan jadi Q1 kita. Okey, dengan adanya titik ini, sekarang kita akan sediakan kilo AR. Okey, anda boleh nampak titik X dekat sini sebenarnya dia adalah pada AC kan? Dan kita kata bahawa kalau kita nak capai untung normal, AR kita kena sama dengan AC. AR ini adalah AR yang baru, di mana kilo AR yang sudah beralih ke sebelah kiri punya. Okey, jadi ini kilo AR yang asal kan? Kilo AR1 kita sudah beralih ke kiri. Pastikan dia adalah bertangent pada titik SCT. Dan tunjukkan bahawa kilo ini adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo AR1. Okey. Okey, jadi kita pun labelkan ini adalah AR1 dan jangan lupa tunjuk anak panah yang menunjukkan bahawa dia beralih ke sebelah kiri. Kita tengok semula ya. Okey, jadi boleh nampak AR1 saya hanya tangent pada bahagian sini sahaja, di mana dia sentuh titik X sahaja. Titik lain tak sentuh pun. B ini memang tak sentuh titik B ini ya. Pastikan dia tangent pada bahagian ini ataupun sentuh pada titik X ini sahaja. Lepas kita dapat lakar kilo AR1 ini, jangan lupa kita ada MR1 juga. Macam mana kita nak lakar kilo MR1 ini? Anda tahu bahawa keseimbangan prima tercapai pada titik E1 di mana MC bersilang dengan MR kan? Jadi sekarang kita punya MR1 sudah beralih ke kiri. Dan apabila dia bersilang dengan MC, itu adalah titik keseimbangan. Jadi sekarang tengok garis yang berwarna biru ini. Okey, point yang sentuh MC, inilah dia kan. Okey, jadi titik ini sebenarnya merujukkan titik keseimbangan yang baharu dan anda labelkan E1. Okey, dan sekarang kita akan lakar kilo MR1. Okey, so nanti kilo MR saya juga sama, mencerun ke bawah dari kiri ke kanan dan pastikan bahawa dia melalui titik E1 ini. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo MR1. Okey, inilah dia MR1 dan jangan lupa tunjuk anak panah yang beralih ke sebelah kiri. Okey, jadi sekarang kita tengok semula ya. Okey, kan tadi kita kata untung lebih normal ini menyebabkan firma lain masuk, menyebabkan permintaan firma turun, kilo DD iaitu AR akan beralih ke kiri kan. Okey, kita tambah sikit sama dengan DD1 sama dengan P1. Okey, begitu juga dengan kilo MR. Jadi anda nampak kilo AR beralih ke kiri, MR juga beralih ke kiri. Okey, jikalau anda dapati bahawa kilo anda tidak selari pun tak apa. Itu bukan isu yang penting. Okey. Okey, seterusnya kita cuba tengok peringkat yang ketiga. Keseimbangan firma baharu tercapai pada titik E1. Ini titik E1. Apabila MC iaitu kilo LMC bersilang dengan MR1. Inilah dia. Di mana harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1. Okey, lepas tu kita boleh dapati bahawa jumlah hasil yang baru adalah ditunjukkan melalui kawasan kosong P1 X Q1. Okey, Miss tunjukkannya kosong P1 X Q1. Okey, itu adalah TR. Kenapa? Sebab itu sentuh AR1. Okey, kemudian jumlah kos dia. Tengok pada point ini, AC dia sama kan? Bermaksud TC kita kosong P1 X Q1. Kosong P1 X Q1. Jadi kita dapati bahawa TR sama dengan TC. Maka firma memperoleh untung normal. Betul lah lakaran raja kita. Cuma cara nak nakar kilo ini berlainan sikit lah. Sebab kalau tak memang susah nak dapat untung normal pada bahagian yang terakhir ini. Jadi itulah tips lah yang Miss boleh share dengan anda. Kita belum selesai lagi ya. Selepas 3 peringkat ini, bagi peringkat yang terakhir, Miss tulis dekat sini.
Okey, kita beritahu bahawa firma ini firma apa? Firma monopolistik memperoleh untung norma dalam jangka panjang. Kenapa ya? Okey, akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okey, jadi itu adalah rangka jawapan yang kita perlu huraikan dengan berdasarkan raja ini. Okey, jadi selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan proses penyesuaian firma monopolistik dalam jangka panjang di mana firma tersebut memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan firma memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Jadi sekarang kita akan fokus tentang firma memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Untung kurang normal jangka pendek. Untung kurang normal yang diperoleh menyebabkan firma yang sedia ada akan keluar daripada pasaran. Dengan demikian, kita dapati bahawa permintaan terhadap keluaran firma berkaitan akan bertambah akibat pilihan pengguna yang berkurang. Seterusnya, yang menyebabkan kilog permintaan firma iaitu DD sama dengan AR sama dengan P akan beralih ke sebelah kanan. Begitu juga dengan kilog hasil sud MR. Okey, dengan reti kata lain, kilog AR dan MR akan beralih ke sebelah kanan. Jadi sekarang Miss akan terangkan dengan lebih lanjut kenapa kita kata bahawa untung kurang normal yang diperoleh menyebabkan permintaan terhadap keluaran firma akan bertambah. Okey, marilah kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, kita cuba tengok isu ini. Okey, ini adalah firma, semua firma lah yang sedia ada dalam pasaran monopolistik. Kita ada firma A, firma B, firma C, firma D dan juga firma E. Ada 5 firma dalam pasaran ini. Okey, jadi katakan pengguna ini dia membeli 6 unit produk ataupun keluaran daripada firma-firma berkaitan. Berapa yang dia beli tu? Okey, dia beli 2 unit daripada firma A, 2 unit daripada firma B, 1 unit daripada firma D dan 1 unit daripada firma E. Okey, so jumlahnya kita dapati ada 6 unit produk dibeli oleh pengguna tersebut. Okey, tetapi sekarang isu yang kita kaji, kita dapati bahawa firma yang ada dalam pasaran ini memperoleh untung kurang normal. Okey, jadi dia menyebabkan ada firma lah yang keluar daripada pasaran. Andaikan sekarang yang keluar daripada pasaran itu adalah firma D dengan firma E. Bermaksud sekarang pengguna ini dia tak dapat lagi beli barang daripada firma D dan firma E. Tetapi dia masih tetap dia nak beli 6 unit barang juga. Okey, maka sekarang dia akan menyebabkan pengguna berkenaan dia akan pilih untuk membeli barang tersebut daripada firma yang masih kekal dalam pasaran. Contoh, ada 2 unit yang dia beli daripada firma tersebut sudah keluar daripada pasaran. Jadi, 2 unit itu, satu lagi dia pilih daripada firma A, satu lagi dia pilih daripada firma C. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok permintaan terhadap keluaran firma berkaitan akan bertambah. Permintaan bertambah. Kita cuba kaji firma A. Okey, dulu permintaan terhadap keluaran firma A hanya 2 sahaja. Sekarang tambah lagi 1. Jadi total up dia akan jadi 3. Okey, sudah bertambah kan? Okey, itulah bermaksud permintaan terhadap keluaran firma bertambah. Kita kaji dari 1 firma sahaja. Apabila permintaan terhadap keluaran firma bertambah, maka kilo permintaan dia akan beralih ke sebelah kanan. Okey, jadi itu adalah isu yang berkaitan dengan untung kurang normal yang menyebabkan permintaan terhadap keluaran firma akan bertambah. Okey, ini adalah kilo AR dengan MR yang asal dan kita pun sudah dapati bahawa apabila firma memperoleh untung kurang normal, ia akan menyebabkan permintaan firma bertambah kan?
Dengan demikian, kelok permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey, dari AR0 ke AR1. Begitu juga dengan kelok MR akan beralih ke sebelah kanan juga. Dan ingat, tunjukkan anak panah dia. Okey, jadi yang seterusnya adalah berkenaan dengan penyesuaian firma monopolistik dalam jangka panjang, di mana firma berkenaan adalah memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Okey, untuk situasi ini kita akan kaji melalui lakaran raja. Okey, berkenaan dengan proses penyesuaian firma monopolistik dalam jangka panjang. Okey, untuk kes ini kita adalah mengkaji bahawa firma berkaitan memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Jadi Miss pun telah sediakanlah lakaran raja yang menunjukkan firma monopolistik memperoleh untung kurang normal. Okey, seperti biasa kita akan huraikan keseimbangan firma monopolistik yang asal tercapai pada titik E0 apabila kilo LMC bersilang dengan kilo MR pada harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, kemudian kita akan tentukan jumlah hasil dia. Jumlah hasil yang diperoleh firma monopolistik boleh ditunjukkan melalui kawasan 0, P0, A, Q0. Okey, manakala jumlah kos yang ditanggung oleh firma monopolistik boleh ditunjukkan melalui kawasan 0, C, B, Q0. Okey, 0, C, B, Q0. Kita pun tunjukkanlah. Dan seterusnya kita dapati bahawa TR dia kurang daripada TC. Maka firma memperoleh untung kurang normal. Sebanyak berapa tu? P0, C, B, A. Okay, P0, C, B, A. Jadi selesailah bagi perenggan yang pertama. Okay, perenggan yang kedua, kita sekarang dapati bahawa firma memperoleh untung kurang normal. Jadi dia akan menyebabkan firma keluar daripada pasaran. Apabila firma keluar daripada pasaran, permintaan firma akan bertambah. Kalau bertambah bermaksud bahawa kelok permintaan firma akan beralih ke kanan. Ingat, bukan saja kelok AR yang beralih ke kanan, begitu juga dengan kelok MR. Okey, jadi akan wujud AR0 ke AR1 dan MR0 pun ke MR1. Okey, kedua-dua pun beralih ke sebelah kanannya nanti. Okey, yang seterusnya bagi perenggan yang ketiga, juga sama seperti tadi, nanti baru kita lakar raja. Okey, kita fokuskan huraian dia dulu. Okey, untuk perenggan yang ketiga berkaitan dengan keseimbangan firma baharu. Okey, di mana dia akan capai pada titik E1 apabila LMC bersilang dengan MR1. Ingat, MR1 ini adalah tunjuk yang ini, yang baru punya, selepas peralihan kilo. Okey, dan kita ada P1 dan Q1. Okey, selain daripada itu, kita kena tunjukkan TR kita berapa, macam tadi, dan TC kita berapa, dan pastikan bahawa firma hanya memperoleh untung normal sahaja. Okey, jadi untuk dapatkan untung normal itu bermaksud TR sama dengan TC ataupun AR kita kena sama dengan AC. Jadi sekarang kita kena lakar kilo AR kita. AR ini adalah AR yang baru, kena sama dengan AC. AC inilah LAC yang sedia ada. Okey, bermaksud sekarang kita kena tunjukkan satu titik dulu. Okey. Titik apa tu? Okey, kita pilih satu titik. Okey, ambil kat sini. Okey, dan titik ini kita labelkan dia sebagai titik X. Okey, disebabkan kita nak dapat untung normal kan? AR1 sama dengan AC. AC kat sini. So, pastikan AR1 yang kita lakar ini, okey, dia akan tangent dengan bahagian sini ataupun sentuh pada titik X ini. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok dia. Okey, dan kita labelkan AR1
sama dengan DD1 sama dengan P1. Dan jangan lupa tunjuk anak panah. So sekarang tengah ada yang titik X ini, sekarang kita pun kena tunjukkan lah harga yang baru dengan kuantiti yang baharu. Okay? So harga keseimbangan baharu, kita buat dotted line, tarik ke sebelah kiri dan labelkan P1. Untuk kuantiti keseimbangan baharu pula, okay, kita buat dotted line, tarik ke sebelah bawah. Okey, dan labelkan itu adalah Q1. Okey, apa yang Miss nak tekankan dekat sini? Sebab anda tahu bahawa AR sama dengan P kan? Ini kilo AR kita yang baru. Okey, jadi sentuh dekat sini, ini sebenarnya juga sama dengan P. Okey, setelah kita ada AR1, ada P1, ada Q1 dan sekarang kita kena lakar MR1. Okey, keseimbangan firma tercapai pada titik E1 apabila MC bersilang dengan MR1. Jadi apa yang anda perlu buat sekarang, anda fokus garis yang berwarna biru ini di mana LMC melalui dia. Titik ini kan. Okey, bermaksud titik ini dia akan jadi titik keseimbangan yang baharu iaitu E1. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo MR1 yang baharu yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Pastikan melalui titik E1 ini. Okey. Okey, dan kita pun labelkan lah. Ini adalah MR1. Jangan lupa tunjuk anak panah yang menunjukkan bahawa dia adalah beralih ke sebelah kanan. Okey, sekarang kita cek semula adakah lakaran raja kita betul ke tidak. Kita ikut balik peringkat yang kedua dulu. Jadi untung kurang norma yang tipu oleh menyebabkan firma keluar daripada pasaran. Okey, jadi permintaan firma bertambah, kilo permintaan beralih ke kanan, AR beralih ke kanan dari AR0 ke AR1. Begitu juga dengan MR beralih ke kanan dari MR0 ke MR1. Okey, jadi betul lah bahagian sini. Dan sekarang kita akan sambung dengan keseimbangan firma baharu pula. Okey, keseimbangan firma monopolistik yang baharu tercapai pada titik E1. Okey, tengok yang berwarna biru punya. Okey, di mana kilo LMC bersilang dengan MR1. Okey, dan harga keseimbangan P1, kuantiti keseimbangan Q1. Okey, betul? Jumlah hasil dia. So, kita boleh dapati bahawa jumlah hasil fokus kilo yang berwarna biru AR1 di mana TR kita sama dengan 0, P1, X, Q1. Bagaimana pula dengan TC? Okey, juga sama titik keseimbangan yang baharu bagi dia naik sehingga sentuh AC. Kan ini LAC. Okey, jadi pun sama TC kita 0, P1, X, Q1. Itulah dia. Dengan demikian kita dapati bahawa TR dia sama dengan TC. Maka firma memperoleh untung norma. Betul lah lakaran raja sedemikian. Okey, dan jangan lupa peringkat yang terakhir, peringkat yang keempat itu, kita beritahu bahawa firma monopolistik memperoleh untung norma dalam jangka panjang. Kenapa anda kata demikian? Ya, akibat wujudnya kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okey, cuma sekali lagi saya nak tekankan, jikalau kilo anda ataupun saya kata jikalau peralihan kilo anda adalah tidak selari punya, tak apa. Yang penting adalah memenuhi apa yang Miss tekankan tadi itu. Dan pastikan akhir tu anda dapat untung normal. Okey, cuma dari segi lakaran raja itu Miss terbalikkan step dia lah, supaya kita dapat pastikan jawapan yang kita lakarkan itu adalah tepat. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan untung lebih normal serta untung kurang normal dalam jangka pendek. Sekarang kita akan kaji dengan lebih mendalam yang berkenaan dengan keseimbangan firma monopolistik dalam jangka panjang. Okey, jadi sekarang kita akan kaji keseimbangan firma monopolistik dalam jangka panjang dengan melalui lakaran raja. Berkenaan dengan keseimbangan firma monopolistik dalam jangka panjang, okey, seperti biasa, paksi Y ini kita akan labelkan C, P, R
kurungan RM, yang ini asalan, dan paksi X ini kita labelkan Q kurungan unit. Okey, jadi kita akan sediakan kilo AR dulu. Ingat, kilo AR monopolistik adalah lebih landai. Okey, labelkan AR sama dengan DD sama dengan P. Okey, dan seterusnya kita akan sediakan kilo MR. Labelkan MR juga. Okey, step yang seterusnya kita akan sediakan kilo MC. Okey, tetapi untuk maklumat anda, sekarang saya akan lakar yang jangka panjang punya dulu. Jadi MC ini adalah merujuk kilo LMC. Turun minimum naik ya. So LMC. Okey, dan kita pun tentukan titik keseimbangan dia. Okey, titik keseimbangan ini. MC bersilang dengan MR. Labelkan titik E. Okey, output keseimbangan Q. Untuk harga keseimbangan, kita bagi dia naik sehingga sentuh AR. Lepas tu buat dotted line, tarik ke sebelah kiri. Dan labelkan P. Okey, jadi apa yang Miss nak tekankan dekat sini, kita tahu bahawa monopolistik dalam jangka panjang menikmati untung, untung normal. Jadi pastikan bahawa AR kita adalah sama dengan AC. Okey, AR kita dekat sini. Jadi pastikan AC kita adalah melalui titik ini, dia adalah tangent dengan AR bahagian sini. Okey, turun minimum, kemudian dia meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok AC. Okey, dan kita labelkan LAC. So, semak semula, titik minimum LAC berada dekat sini ya. Okey, di mana masa itu LMC adalah melalui titik tersebut. Okey, untuk maklumat anda, sekarang ini adalah keseimbangan prima jangka panjang. Walaupun dia sebut jangka panjang sahaja, kita sebenarnya kena kait sekali dengan jangka pendek. Apa maksud jangka pendek dekat sini? Bermaksud kita ada SAC dan pada masa yang sama kita juga ada SMC. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan macam mana kita nak lakar kelok SAC dulu. Okey, SAC juga ada berada di bahagian sini, dia melalui titik sini juga. Okey, bermaksud SAC akan bertangent dengan bahagian sini, capai minimum kemudian dia meningkat. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok SAC. Okey, ini labelkan SAC. Okey, anda boleh dapati bahawa apabila SAC menurun, okey, LAC bertangent dengan bahagian SAC yang sedang menurun. Titik minimum SAC saya berada di dalam sini. Ini titik minimum dia. LAC saya langsung tak sentuh SAC minimum pun. Okey, kemudian kita akan sambung, kita akan lakar SMC pula. Okey, jadi untuk lakar kelok SMC ini, pastikan dia adalah lebih curam daripada LMC. Ini LMC kan? Dia lagi curam. Okey, dan buat dua titik. Titik yang pertama adalah titik E, sebab SMC kita akan melalui titik E sini. Dan lagi satu titik adalah titik minimum SAC. Okey, jadi kelok SMC kita sebelum titik E, dia akan berada di belakang ataupun di bawah LMC. Dan selepas titik E ini, dia akan berada di atas ataupun di depan LMC. Naik, okey, sentuh titik minimum SAC. Okey, jadi itulah kelok SMC ya. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok SMC. Okey, labelkan ini adalah SMC. Okey, kita double check. Ya, dia melalui titik E dan melalui titik minimum SAC. Dan sebelum titik E itu, dia memang berada di belakang lah. Okey, dan selepas titik E itu, SMC kita berada di depan LMC. Okey, jadi selesailah lakaran kelok bagi keseimbangan prima jangka panjang. Okey, lakaran raja saja yang sudah selesai. Macam mana kita nak huraikan? Itu yang penting. Okey, jadi untuk huraian yang pertama ini, kita akan cerita keseimbangan prima monopolistik dalam jangka panjang
adalah dicapai pada titik E. Inilah titik dia. Apabila, titik E ini, fokus titik E. Tengok ada apa kelok yang melalui titik E ini. Kita dapati bahawa ada SMC yang berwarna biru punya dan juga ada LMC. Apabila SMC sama dengan LMC sama dengan, tengok ada apa kelok lagi? Ya, sama dengan MR. Iaitu pada harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. So, pastikan syarat dia dekat sini adalah yang ini, ada sebut ini. MR sama dengan SMC sama dengan LMC. Seterusnya, yang kedua, kita tengok dalam jangka panjang. Tadi sudah beritahu, prima memperoleh untung normal kan? Jadi anda fokus yang ini. Beritahu bahawa prima monopolistik dalam jangka panjang memperoleh untung normal. Kerana, bagi tahu TR dia berapa, bagi tahu TC dia berapa. Dan kenapa demikian? Akibat apa? Ya, akibat kebebasan keluar masuk prima ke dalam pasaran. Selain daripada dua ini, ada dua aspek lagi yang kita boleh kaji. Miss padam bahagian sini ya. Apa yang kita nak kaji sekarang adalah berkaitan dengan kecekapan. Kan you pernah belajar. Kecekapan apa? Kecekapan pengeluaran. Lagi satu, kecekapan apa? Ya, kecekapan peruntukan. Kita kaji dua kecekapan ini ya. Sekarang kita cuba fokus. Apa itu kecekapan pengeluaran? Ya, di mana kita kata bahawa prima beroperasi pada AC yang minimum. Jadi AC dekat sini hanya ada satu AC saja iaitu LAC. Jadi pelajar cuba fokus pada Q ini. Beroperasi itu bermaksud Q. Jadi bagi dia naik sehingga sentuh AC, tengok adakah itu adalah AC minimum ke tidak. Naik sentuh AC. Titik ini. Adakah titik ini merupakan titik minimum LAC? Bukan kan? Pada masa itu LAC macam mana? LAC sedang menurun. SAC pun sama. SAC pun sedang menurun. Jadi adakah prima monopolistik mencapai kecekapan pengeluaran dalam jangka panjang? Ya, tidak. Bagi tahu kenapa? Kerana prima beroperasi pada LAC ataupun pada SAC yang sedang menurun. Seterusnya kita tengok dari segi kecekapan peruntukan. Apa itu kecekapan peruntukan? Syarat dia. Ya, di mana P sama dengan MC. Sekarang kita cuba tengok P kita kat mana? Harga keseimbangan. Inilah dia P. P dekat sini juga. MC. Adakah MC kita melalui titik sini? Tak ada. MC kita berada di bawah ini. Tak kisah you tengok LMC ke ataupun SMC, dua-dua pun melalui titik sini. Kat sini. P kat atas. MC kat bawah. Jadi adakah dia capai kecekapan peruntukan? Ya, tidak. Beritahu bahawa prima monopolistik tidak mencapai kecekapan peruntukan dalam jangka panjang. Kenapa? Sebab harga P melebihi MC. Jadi itu adalah keseluruhan bagi keseimbangan prima monopolistik dalam jangka panjang. Pastikan lepas ini anda praktis lakar kelok-kelok yang berkaitannya sebab bukan senang nak lakar kelok tersebut. Memang kena banyak kali praktis. Jikalau anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah jelas serta mudah difahami, ingat subscribe channel saya. Tindakan subscribe ini sebenarnya menunjukkan tanda penghargaan anda terhadap video yang Miss hasilkan ini. Kan Miss sediakan video yang percuma kan? Bukan senang nak buat video ini. Jadi ingat, klik subscribe sahaja. Dan jangan lupa like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab.
soalan dia. Firma monopolistik memperoleh untung apa dalam jangka panjang akibat, okey, cuba fikirkan apakah jawapan dia. Okey, dalam jangka panjang, firma monopolistik menikmati untung normal sahaja. Dan kenapa demikian? Akibat wujudnya kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okey? Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Firma yang memperoleh untung kurang normal, okey, yang ini sebenarnya adalah untung kurang normal dalam jangka pendek lah. Dia akan menyebabkan firma tersebut macam mana pasaran, maka kelok permintaan akan beralih ke sebelah. Okey, cuba fikirkan jawapan anda juga. Okey, jadi bagi firma yang memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek, maka firma dia akan keluar daripada pasaran. Apabila firma keluar daripada pasaran, kita dapati bahawa permintaan firma yang kita kaji itu, sebenarnya dari segi permintaan itu akan bertambah. Maka dia akan menyebabkan kelok permintaan dia akan beralih ke sebelah kanan. Okey, jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan keseimbangan firma monopolistik dalam jangka panjang. Untuk video yang seterusnya, Miss akan fokus tentang subtopik kecil yang terakhir, iaitu persaingan bukan harga. Terima kasih kerana menonton video ini. Agak berharap video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Saya Lee Kuet Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey? Sekian, terima kasih. Bye-bye.